Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula kita sahabat dalam channel Gapura Ilmu Ibnu Jamil. Pada kali ini saya akan kongsikan sebuah video belajar tanda-tanda bacaan Al-Quran Ratham Uthmani. Semoga bermanfaat. Baiklah sahabat sekalian, penulisan Al-Quran sebenarnya bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Apabila wahyu diturunkan, beberapa orang sahabat yang pandai membaca dan menulis diperintahkan untuk menyalin ayat-ayat wahyu tersebut. Kemudian, usaha penulisan Al-Quran ini diteruskan oleh sahabat baginda Rasulullah SAW yang menjadi khalifah pertama umat Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah beliau menerima cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab yang khawatir Al-Quran akan lenyap disebabkan syahidnya para penghafaz Al-Quran dalam medan perang. Pada zaman itu, Zaid bin Harith ditugaskan untuk memikul tanggungjawab mengumpulkan Al-Quran. Setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tugas menjaga mashaf tersebut digalas pula oleh khalifah yang kedua umat Islam, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kemudiannya mashaf itu diserahkan kepada anak perempuan Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Hafsah binti Umar. Setelah Hafsah binti Umar meninggal dunia, mashaf tersebut diambil pula oleh Marwan Al-Hakam yang menjadi gubernur Madinah ketika itu, dan terus membakarnya setelah mashaf tersebut dijadikan rujukan kepada mashaf imam yang diwujudkan semasa pemerintahan Sayyidina Uthman Al-Affan. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman Al-Affan, berlaku penaklukan beberapa buah negara di sekitarnya dan rakyat negara yang ditawan tersebut memeluk Islam. Disebabkan hal ini, maka berlakulah beberapa perbezaan bacaan Al-Quran kerana pada zaman ini orang Islam bukan sahaja terdiri daripada bangsa Arab. Pada tahun ke-25 Hijriah, sebuah jawatan kuasa penulisan Al-Quran telah dibentuk oleh Sayyidina Uthman Al-Affan yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Tugas jawatan kuasa ini adalah untuk menyalin semula mashaf yang terdapat pada Hafsah binti Umar untuk menjadi satu mashaf yang seragam. Ianya disatukan menggunakan kaedah yang dinamakan Ratham Uthmani. Pada zaman ini, Al-Quran masih belum mempunyai sebarang bentuk, titik dan baris seperti yang ada pada hari ini. Penambahan titik dan baris ini dilakukan bermula pada zaman pemerintahan Khalifah Marwan bin Al-Hakam yang telah dipelopori oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Pada zaman inilah para ulama membuat tanda baris, titik, waqaf dan lain-lain seperti yang wujud pada mashaf hari ini. Baiklah sahabat, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada kali ini, saya kongsikan 10 panduan membaca Al-Quran untuk pemula seperti kita ini. Yang pertama, mengenal dasar huruf hijaiyah. Yang kedua, mengenal harakat, yakni tanda-tanda bacaan yang akan kita kongsikan selepas ini. Yang ketiga, mengenal bacaan tajwid. Yang keempat, belajar bersungguh-sungguh. Yang kelima, mengetahui isyarat tanda bacaan. Yang keenam, praktikal membaca Al-Quran. Yang ketujuh, membuat jadual harian membaca Al-Quran agar menjadi rutin harian. Yang ke-8, mencari guru mengaji. Yang ke-9, belajar melalui video tutorial daripada qari ataupun qari'ah. Yang terakhir sekali, memotivasikan diri dengan mengingati keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca dan memahami Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong pada hari kiamat untuk para pembacanya.
Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan dihimpunkan bersama para malaikat di akhirat. Yang keempat, orang yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala 2 pahala. Yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan darjat pembacanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, mulai hari ini maka bersungguh-sungguhlah kita mempelajari Al-Quran, insya-Allah. Baiklah sahabat sekalian, marilah kita bersama-sama belajar tentang tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran Ratham Uthmani. Tanda bacaan yang pertama iaitu sifir mustadir. Sifir mustadir. Tanda sifir mustadir iaitu bulat di atas huruf alif, huruf waw dan huruf ya, di mana huruf selepasnya hidup ataupun berharakat ataupun berbaris. Ini menunjukkan huruf-huruf tersebut merupakan huruf tambahan ataupun dikenali sebagai huruf ziyadah yang bermaksud bukan huruf mad. Tidak dibaca panjang, sama ada ketika dibaca bersambung, yakni wasal, ataupun berhenti, yakni waqaf. Contohnya, iaitu yang terdapat dalam surah Ar-Ra'du ayat 30 untuk huruf alif yang bertanda sifir mustadir, iaitu litatluwa alaihim. Litatluwa alaihim, di mana huruf waw yang berharakat fathah bertemu dengan huruf alif yang di atasnya ada sifir mustadir, maka huruf alif tersebut adalah huruf ziyadah dan tidak dibacakan sama sekali. Maka dibaca dengan satu harakat, litatluwa alaihim. Kesalahan apabila kita membacanya huruf alif yang memiliki sifir mustadir di atasnya dengan 2 harakat. Seperti berikut, litatluwa alaihim. Ini adalah bacaan yang salah. Manakala untuk huruf waw yang di atasnya memiliki sifir mustadir, boleh dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima, iaitu ulaika ala. Ulaika ala. Huruf waw yang terdapat pada perkataan ulaika tidak dibaca sebab ia adalah huruf ziyadah. Kerana di atas huruf waw terdapat simbol sifir mustadir, maka dibaca satu harakat. Kesalahan berlaku apabila menjadikan huruf waw tersebut huruf mad dengan bacaan ulaika ala. Ini adalah kesalahan kerana huruf waw yang memiliki tanda sifir mustadir bukanlah huruf mad, maka mesti dibaca ulaika ala. Yang ketiga itu huruf iya yang terdapat di atasnya sifir mustadir, seperti mana dalam surah An-Najm ayat yang ke-51. Contohnya iaitu min naba'il mursalin. Min naba'il mursalin, di mana huruf ya yang mempunyai sifir mustadir di atasnya adalah huruf ziyadah dan bukannya huruf mad, maka dibaca hanya satu harakat, min naba'il mursalin. Kesalahan berlaku apabila huruf ya yang memiliki sifir mustadir
dibaca 2 harakat seperti berikut. Min naba'i al-mursalin. Ini adalah satu kesalahan yang jelas. Jadi inilah sifir mustadir. Seterusnya iaitu tanda bacaan sifir mustatil qaim. Sifir mustatil qaim. Sifir mustatil qaim iaitu tanda bulat yang lonjong di atas huruf alif, di mana huruf selepasnya hidup ataupun berharakat ataupun berbaris. Tanda ini menunjukkan adanya penambahan penulisan dan dibaca pendek pada bacaan bersambung yakni wasal. Saya ulangi, ianya dibaca pendek pada bacaan bersambung yakni wasal dan dibaca panjang sebanyak 2 harakat pada bacaan yang berhenti iaitu waqaf. Saya ulangi, dibaca panjang 2 harakat pada bacaan berhenti yakni waqaf. Contohnya yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-38 iaitu lakinnahu Allah. Saya ulangi. Lakinnahu Allah. Di sini kita melihat huruf nun bersabdu bertemu dengan huruf alif yang di atasnya terdapat sifir mustatil qaim yang bulat ataupun yang lonjong. Jadi di sini ianya tidak dibaca dan bukannya huruf mad. Sebab itu huruf nun dibaca 1 harakat sahaja. Lakinnahu Allah. Kesalahan terjadi apabila huruf nun dibaca 2 harakat dengan mengambil huruf alif sebagai mad. Seperti berikut. Lakinnahu Allah. Na dipanjangkan 2 harakat adalah bacaan yang salah. Jadi sepatutnya dibaca hanya 1 harakat saja. Lakinnahu Allah. Seterusnya dalam surah Al-Kahfi juga ayat yang ke-39. Sebagai contohnya iaitu Ana aqalla minka. Saya ulangi. Ana aqalla minka. Kalau diperhatikan di sini huruf nun, selepas huruf nun ada huruf alif yang bertanda sifir mustatil qaim. Maka huruf alif tersebut tidak dianggap sebagai huruf mad. Maka ia tidak memanjangkan bacaannya sebanyak 2 harakat. Huruf nun hanya dibaca dengan 1 harakat sahaja. Ana aqalla minka. Kesalahan terjadi apabila kita membaca huruf nun 2 harakat sedangkan huruf alif tersebut terdapat di atasnya tanda sifir mustatil qaim. Bacaan yang salah adalah seperti berikut. Ana aqalla minka. Di mana huruf nun dibaca 2 harakat ini jelas adalah bacaan yang salah. Manakala contoh seterusnya itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-15 iaitu ketika diwaqafkan maka sifir mustatil qaim ini dibunyikan sebanyak 2 harakat. Ya, saya ulangi, ketika waqaf ataupun berhenti sifir mustatil qaim akan dibaca sebanyak 2 harakat seperti berikut. Kanat qawarira. Saya ulangi. Kanat qawarira. Sekiranya bacaan tidak dipanjangkan sebanyak 2 harakat apabila waqaf pada ayat yang ke-15 ini, maka bacaan ini adalah bacaan yang salah. Seperti bacaan berikut. Kanat qawarir. Ia akan menjadi hukum waqaf iaitu
mad arid litsukun. Jadi di sini kesalahannya di mana ia dibaca ataupun diwakafkan dengan mad arid litsukun. Sebenarnya dia masih lagi dibunyikan huruf ra tersebut sebanyak 2 harakat kerana wakafnya huruf alif tersebut ada di atasnya tanda sifir mustatil qaim. Maka kita kena faham ketika sifir mustatil qaim di mana huruf alif terdapat ada bulatan lonjong di atasnya diwakafkan maka dibaca 2 harakat. Kanat qawarira. Maka inilah sifir mustatil qaim. Seterusnya hamzah wasal dan hamzah qata'. Hamzah wasal iaitu dengan kepala huruf sad di atas huruf alif. Tidak dibaca ketika bacaan bersambung iaitu wasal atau berada di tengah kalimah. Manakala di awal kalimah hamzah wasal perlu dibaca ataupun dilafazkan. Manakala alif lam wasal ataupun juga dikenali dengan al-ma'rifah iaitu kata khas yang membawa maksud itu. Alif lam wasal ketika berada di awal kalimah mestilah dibaca fathah, yakni baris atas. Contohnya yang pertama, hamzah wasal yang berada di awal kalimah. Hamzah wasal dibaca mengikut baris huruf yang ketiga. Dalam surah Al-Alaq, ayat yang pertama, iaitu Iqra' bismi. Iqra' bismi. Kalau diperhatikan, hamzah wasal yang berada di hadapan sekali tidak diberikan baris. Sama ada fathah, kasrah ataupun dhammah. Tetapi kita boleh mengenal pasti baris untuk hamzah wasal yang berada di awal kalimah ini dengan mengambil kira baris huruf yang ketiga. Dalam Iqra' bismi, huruf ketiga iaitu huruf ra. Huruf ra berbaris fathah ataupun atas, maka hamzah wasal di awal kalimah dibaca dengan baris kasrah, iaitu baris di bawah yang berbunyi Iqra' bismi, bukannya Uqra' ataupun Aqra'. Dalam surah Al-Fatihah juga terdapat hukum yang sama, iaitu pada ayat yang ke-6. Ihdina, ihdina, di mana hamzah wasal yang berada pada awal kalimah tidak diberikan baris. Akan tetapi untuk membacanya, kenalah melihat baris yang ada pada huruf yang ketiga, iaitu huruf dal. Huruf dal berbaris kasrah ataupun bawah. Maka hamzah wasal di awal kalimah ini dibaca dengan baris kasrah, iaitu baris bawah. Ihdina, ihdina. Begitu juga dalam surah Al-An'am ayat yang ke-24. Tetapi kali ini agak berbeza kerana hamzah wasal dibaca dengan baris dhammah, bukannya baris kasrah seperti contoh yang terdahulu. Mari kita lihat huruf yang ketiga yang ada dalam kalimah unzur kaifa. Unzur kaifa, di mana huruf dha berbaris dhammah, huruf yang ketiga. Maka hamzah wasal di awal kalimah hendaklah dibaca dengan bunyi dhammah ataupun baris hadapan. Maka bunyinya unzur kaifa, bukannya dibaca inzur ataupun anzur. Dari di sini kita faham dengan mengambil kira kedudukan baris pada huruf yang ketiga, maka dapat menentukan bacaan hamzah wasal di awal kalimah, iaitu sekiranya huruf ketiga berbaris fathah dan juga kasrah, iaitu baris atas dan bawah, maka hamzah wasal yang berada di awal kalimah dibaca dengan kasrah, iaitu berbaris bawah. Manakala sekiranya huruf ketiga berbaris dhammah, iaitu berbaris hadapan, maka hamzah wasal di awal kalimah dibaca dengan dhammah, iaitu baris hadapan. Inilah hamzah wasal di awal kalimah.
Seterusnya iaitu tanda wasal untuk alif lam wasal di awal kalimah. Alif lam wasal di awal kalimah hendaklah dibaca fathah ataupun baris atas. Contohnya dalam surah Ar-Rahman ayat yang pertama, kalau kita lihat kalimah yang pertama ini, di mana surah Ar-Rahman dimulakan dengan huruf hamzah wasal bertemu dengan lam ataupun disebut alif lam wasal. Akan tetapi hamzah wasal yang berada di awal kalimah ini tidak diberikan sebarang tanda baris, sama ada fathah, kasrah ataupun dhammah. Tetapi untuk membacanya, apabila alif lam wasal berada di awal kalimah, maka secara automatiknya akan dibaca berbaris atas ataupun berbaris fathah. Maka dimulai surah Ar-Rahman dengan hamzah wasal ditandakan fathah, iaitu dengan bunyinya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Seterusnya contoh dalam surah Al-Qari'ah ayat pertama juga, di mana di awal kalimah terdapat alif lam wasal, di mana hamzah wasal di hadapannya tidak diberikan sebarang baris ataupun tanda bacaan. Maka dalam hal ini, apabila alif lam wasal berada di awal kalimah, maka hamzah wasalnya dibaca dengan bacaan fathah ataupun baris atas. Maka bacaannya berbunyi Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Seterusnya, yaitu di tengah kalimah, tanda wasal di tengah kalimah, yaitu hamzah wasal tidak dibaca sama sekali. Contohnya dalam surah An-Nasr ayat yang ketiga yang berbunyi Rabbika wastaghfirhu. Saya ulangi, Rabbika wastaghfirhu. Di sini kita melihat selepas huruf waw yang berbaris fathah, ada huruf hamzah wasal di hadapannya. Hamzah wasal ini tidak dibaca ataupun dibunyikan sama sekali. Sebaliknya, huruf waw terus bertemu dengan huruf sin yang mati ataupun sukun di hadapannya dan berbunyi wastaghfirhu. Bacaannya salah apabila kita menjadikan huruf hamzah wasal ini sebagai mad, yaitu bacaan salah adalah seperti berikut. Wa istaghfir. Jadi ini adalah bacaan yang salah. Seterusnya contoh surah Al-Qari'ah, yaitu ayat yang kedua. Kalau dilihat kalimah ini, yaitu adrakamal qari'ah. Adrakamal qari'ah. Apabila kita melihat mal qari'ah, di sana selepas huruf mim ada terdapat huruf hamzah wasal. Maka hamzah wasal ini juga berada di tengah-tengah kalimah, maka tidak dibunyikan ataupun tidak dibaca. Malah terus dibaca mim bertemu dengan lam yang mati ataupun yang sukun di hadapannya. Mal qari'ah. Bukannya dengan membaca hamzah wasal sebagai mad. Ma al qari'ah. Itu adalah bacaan salah. Jadi inilah hamzah wasal dan hamzah qata, yaitu tanda wasal yang berada di awal kalimah dan juga di tengah kalimah. Seterusnya, tanda hamzah qata. Hamzah qata ialah hamzah dengan kepala huruf ain dari kata dan biasanya berharakat, sama ada fathah yakni baris atas, kasrah baris bawah ataupun dhammah baris hadapan. Tidak gugur pengucapannya baik di awal permulaan kalimah ataupun di tengah-tengah kalimah. Dan tidak gugur sekalipun berada di antara dua kalimah yang tersambung. Tertulis di atas alif bila mana berharakat fathah ataupun dhammah, dan di bawah alif bila mana berharakat kasrah. Contohnya di sini yaitu alladzi ja'ala lakumul arda. Kumul arda, arda yaitu hamzah qata. Firasyan was-samaa, was-samaa hamzah qata. Bina'au, bina'au hamzah qata. Wa anzala minas samai, wa anza hamzah qata. Minas samai hamzah qata. Ma'am fa akhraja bihi, ma'am hamzah qata, fa akhraja bihi hamzah qata, minas thamarati rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andada wa antum. Anda hamzah qata
dan wa antum hamzah qata ta'lamun. Di sini hamzah qata dibulatkan dengan tanda warna kuning. Di sinilah contoh yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu hamzah qata. Tanda bacaan dalam Al-Quran Ritham Uthmani seterusnya yaitu nuqtah mudawwarah masdudah. Nuqtah mudawwarah masdudah. Nuqtah mudawwarah masdudah dengan tanda bulatan hitam ataupun tanda bulat yang hitam terletak di atas huruf alif, dibaca secara tashil, yaitu bacaan yang ringan, senang, sederhana dan mudah, yaitu bunyi antara huruf hamzah dan alif. Huruf hamzah dibaca jelas, manakala huruf alif nuqtah mudawwarah masdudah dibaca secara samar. Nuqtah mudawwarah masdudah hanya terdapat pada satu tempat sahaja dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Fussilat ayat 44. Jika dilihat dalam ayat ini, terdapat nuqtah mudawwarah di atas huruf alif yang diapit oleh huruf sebelumnya yaitu hamzah qata dan juga huruf selepasnya yaitu huruf ain yang mati ataupun sukun. Cara bacaannya bukanlah dengan mengambil bacaan hamzah dan ain sahaja, tetapi terdapat bacaan samar untuk nuqtah mudawwarah. Bacaan yang betul berbunyi begini: a'jamiyyun wa arabiyyun. A'jamiyyun wa arabiyyun. Saya ulangi sekali lagi. A'jamiyyun wa arabiyyun. Bacaan a adalah bacaan tashil, yaitu nuqtah mudawwarah dibunyikan secara samar selepas dibunyikan hamzah qata, yaitu bunyinya a'jamiyun, bukannya bacaan a'jamiyun. Sekiranya dibaca a'jamiyun, ini adalah bacaan yang salah kerana terdapat nuqtah mudawwarah di antara huruf hamzah qata dan juga ain. Maka bunyinya sepatutnya dibaca secara tashil, yaitu a'jamiyun, a'jamiyun. Inilah fungsi nuqtah mudawwarah masdudah. Tanda bacaan yang seterusnya yaitu imalah. Imalah. Tanda imalah ini yaitu seolah-olah bentuk berlian ataupun diamond. Tanda berlian terletak di bawah huruf ra pada kalimah majareha dalam surah Hud ayat 41, menunjukkan bacaan imalah yaitu suatu bunyi bacaan yang wajib dicondongkan bunyinya fathah, yakni baris atas, lebih kepada bunyi kasrah, baris bawah. Contohnya dalam surah Hud ayat 41, di sini kita melihat ayat dimulai dengan bismillah. Kemudian selepas itu kita ada melihat huruf ra yang ditandakan dengan imalah, yaitu dengan bentuk diamond ataupun berlian di bawahnya. Jadi bacaan hendaklah dicondongkan, yaitu bunyi huruf ra hendaklah dicondongkan. Walaupun pada hakikatnya huruf ra tersebut terdapat bacaan fathah di atasnya. Jadi bacaan yang salah adalah berikut: majaraha. Majaraha adalah bacaan salah kerana di bawah huruf ra terdapat tanda imalah. Sepatutnya dicondongkan bacaannya lebih kepada bunyi kasrah, yaitu di antara fathah dan kasrah, baris atas dan baris bawah. Jadi bunyi yang betul adalah berikut: majreha. Majreha. Ra dibaca dengan condong, yaitu re, bukannya ra, ataupun bukannya dengan ri. Maka dibaca condong re. Bacaan yang betul adalah berbunyi berikut: Bismillahi majriha wa mursaha. Saya ulangi: Bismillahi majriha wa mursaha. Inilah bunyi ataupun fungsi tanda imalah dalam Al-Quran Ritham Uthmani. Tanda bacaan seterusnya yaitu ishmam ataupun raum.
Jika dilihat, tanda ini yaitu berbentuk diamond ataupun berlian, seperti mana yang terdapat pada tanda imalah. Ishmam bermaksud mencampurkan dengan tanda diamond ataupun berlian, sama seperti imalah. Bezanya, cuma kedudukan tanda tersebut di mana imalah tandanya diletakkan di bawah huruf ra. Manakala ishmam pula ditanda di atas di hujung huruf mim. Bacaan ishmam seperti dalam surah Yusuf ayat 11, yaitu dengan mentasydidkan bunyi huruf nun 2 harakat sambil memuncungkan 2 bibir secara isyarat dengan ada ruang di antaranya untuk melepaskan udara tanpa mengeluarkan suara selepas mematikan sesuatu huruf untuk memberi isyarat bahawa baris asal huruf tersebut ialah dhammah, yakni baris hadapan. Mari kita lihat surah Yusuf ayat 11 ini. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kalau kita lihat di sini, ta'manna asalnya adalah ta'manuna. Ta'manuna. Akan tetapi dalam Ratham Uthmani, ia ditandakan dengan tanda berlian ataupun diamond, yaitu tanda ishmam. Tanda ishmam ini terdapat di atas huruf mim, di bahagian sebelahnya. Kalau adanya tanda ini pada huruf mim ini, maka bacaannya dengan isyarat apabila kita menyebut huruf mim bertemu dengan nun, maka dimuncungkan bahagian bibirnya seketika sebagai isyarat. Ma laka la ta'manna manna. Dalam kita menyebut manna, bibir kita dimuncungkan. Manna, maknanya daripada n dimuncungkan, barulah disebut na. Man, muncung, na. Maka bacaannya ma laka la ta'manna ala Yusuf. Inilah bacaan ataupun untuk tanda ishmam. Seterusnya, tanda raum. Tanda raum juga berbentuk diamond, seperti mana terdapat pada tanda ishmam dan juga tanda imalah. Raum pula berarti melemahkan suara huruf tersebut, yakni huruf nun kedua dalam kalimah ini. Sebahagian besar suara huruf itu akan lenyap, yakni berbisik, dan didengari oleh orang-orang yang berhampiran sahaja. Ini berarti bacaan raum ialah membunyikan huruf nun pertama dengan kadar setengah harakat, yakni secara samar dengan berharakat dhammah, yakni baris hadapan, dan kemudian membunyikan bunyi nun kedua dengan sebutan biasa. Contoh bunyinya akan seperti ini. La ta'manuna. La ta'manuna. Nun pertama dibaca samar setengah harakat dan nun kedua dibaca seperti biasa. Walaupun ayat di atas boleh dibaca secara raum, namun adalah lebih afdal membacanya secara ishmam, iaitu la ta'manna dengan memuncungkan bibir. Inilah tanda raum. Tanda bacaannya seterusnya iaitu tanda mati ataupun dikenali dengan sukun. Bentuknya seolah-olah seperti bulan sabit. Sukun dengan simbol bulan sabit iaitu bentuk ra'sul kha tanpa titik. Sukun digunakan untuk menunjukkan suatu huruf yang pengucapannya secara khafif, yakni ringan. Oleh itu bentuk tanda sukun ra'sul kha diambil dari singkatan khafif. Dalam mushaf Ratham Uthmani, yang pertama, tanda mati ataupun sukun di atas mana-mana huruf menunjukkan bacaannya ialah bacaan izhar, iaitu jelas dan terang. Contohnya, anhu. An, di mana nun di atasnya terdapat tanda sukun iaitu mati, maka nun dimatikan bunyinya oleh huruf ain. Maka bacaannya jelas, anhu, dan tidak didegungkan kerana bacaan izhar.
Anhu. An disebut jelas. Anhu. Bukannya dengan mendengungkan anhu. Itu adalah bacaan yang salah. Contoh seterusnya itu fitnatuhum. Fitnatuhum. Fit jelas kerana adanya tanda sukun. Begitu juga hum, di mana mimnya mati, dibaca jelas kerana tanda sukun terdapat di atas huruf mim. Fitnatuhum. Contoh yang kedua itu huruf yang tidak bertanda sukun. Huruf yang tidak bertanda sukun ataupun mati di dalam Al-Quran, Resam Uthmani menunjukkan huruf tersebut adalah huruf mati juga. Biasanya dibaca sama ada secara ikhfa ataupun idgham. Contohnya dua kalimah berikut yaitu mirrabbihim. Mirrabbihim. Ini adalah bacaan idgham bila gunnah, tiada dengung pada huruf nun mati. Jika kita lihat selepas huruf mim berharakat kasrah, iaitu di bawah, baris bawah, huruf nunnya tiada tanda sukun ataupun mati. Tetapi kita ketahui bahawa huruf nun ini sebenarnya mati. Jadi huruf mim akan mengambil bunyi huruf ro yang bertasydid. Mirrabbihim. Maka inilah salah satu bentuk huruf yang tidak bertanda sukun ataupun mati, tetapi menunjukkan huruf tersebut adalah huruf mati. Seterusnya iaitu kalimah wa in kuntum. Wa in kuntum. Selepas huruf hamzah qata terdapat huruf nun yang mati tetapi tidak ditandakan dengan tanda sukun. Akan tetapi cara bacaannya iaitu dengan mendengungkan bacaan kerana hukumnya ikhfa hakiki, di mana huruf nun mati bertemu dengan huruf kaf. Maka didengungkan bacaannya dua harakat seperti berikut. Wa in kuntum. Di dalam Resam Uthmani, sekiranya kita melihat huruf nun tidak ada tanda sukun, ini berarti bacaannya ada dua, sama ada ikhfa hakiki ataupun idgham bila gunnah. Inilah tanda sukun ataupun tanda mati dalam Resam Uthmani. Tanda bacaan seterusnya yaitu tanda mim kecil. Mim kecil adalah pengganti harakat yang kedua dari huruf yang berbunyi nun. Nun yang dimaksudkan ialah tanwin, yaitu baris dua, kerana ia sendiri adalah bahagian dari pengganti huruf nun sukun ataupun mati, atau juga terletak di atas huruf nun yang berharakat sukun, iaitu sebagai pengganti sukun. Dalam ilmu tajwid, huruf mim kecil bertemu dengan huruf ba dikenali sebagai bacaan iqlab, yakni bunyi nun mati ataupun sukun digantikan dengan bunyi mim dan didengungkan bacaan dua harakat, yakni cara menyebutnya dengan bibir tidak diapit kuat, seolah-olah sekeping kertas berada di celah bibir. Contohnya dalam kalimah yang berikut, yaitu idzin ba'atha ashqaha. Saya ulangi, idzin ba'atha ashqaha. Kalau kita lihat dalam kalimah ini, di mana di atas huruf nun terdapat huruf mim kecil ini yang berekor ke bawah, bertemu dengan huruf selepasnya itu ba. Di sini terdapat hukum bacaan iqlab, di mana fungsi huruf mim kecil ini dikenali sebagai bacaan iqlab. Maka dibaca dan dengung sebanyak dua harakat dengan membunyikan huruf mim, bukannya membunyikan huruf nun. Idzin ba'atha ashqaha. Ini bacaan yang betul. Sekiranya dibacaan yang salah adalah seperti berikut. Idzin ba'atha ashqaha, di mana kita mematikan huruf nun dan dibunyikan huruf nunnya idzin ba'atha ashqaha. Sedangkan bacaannya apabila nun bertemu ba, ianya dibaca secara iqlab. Idzin
إذ انبعث أشقاها. Jadi inilah fungsi tanda huruf mim kecil dalam Al-Quran Ratham Uthmani. Tanda seterusnya yaitu tanda fathah, kasrah, dan dhammah. Fathah yakni baris atas, manakala kasrah baris bawah, dan dhammah baris hadapan adalah harakat yang membunyikan sesuatu huruf hijaiyah dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, bunyi fathah yaitu dengan membuka mulut a, manakala bunyi kasrah berbaris bawah yaitu i dengan senyum i, manakala baris dhammah yakni baris hadapan dengan memuncungkan mulut u. Ketiga-tiganya disebut a, i, u. Inilah tanda fathah, kasrah, dan dhammah dalam Al-Quran. Manakala ini pula tanda tanwin untuk fathatain, kasratain, dan dhammatain. Tanwin ialah harakat yang berbaris dua yang terdiri daripada fathatain, yakni baris dua di atas, kasratain, baris dua di bawah, dan dhammatain, baris dua di hadapan. Dalam mushaf Ratham Uthmani, tanwin dapat dibezakan seperti berikut. Sekiranya baris tanwin condong, yakni fathatain dan kasratain condong, manakala tanda tanwin 99 untuk dhammatain, maka biasanya dibaca secara ikhfa haqiqi ataupun idgham, yaitu dengung dua harakat. Sekiranya baris tanwin menegak untuk fathatain dan kasratain dan tanda 69 untuk dhammatain, maka dibaca secara izhar halqi, yaitu dibaca dengan jelas ataupun terang tanpa sebarang dengung. Ini dapat dilihat dalam Al-Quran Ratham Uthmani, di mana kita dapat membezakan baris tanwin yang condong dan juga menegak. Sekiranya condong, maka biasanya dibaca secara ikhfa haqiqi ataupun idgham. Manakala kalau menegak, biasanya dibaca izhar halqi tanpa didengung. Inilah tanwin, fathatain, kasratain, dan dhammatain. Seterusnya, tanda bacaan tasydid ataupun syaddah ataupun sabdu. Tasydid ditanda dalam Al-Quran dengan bentuk seperti huruf W. Tasydid terbahagi kepada dua, yaitu tasydid hukum dan juga tasydid asli. Tasydid hukum adalah tasydid yang diberikan kerana adanya hukum pertemuan atau peleburan antara huruf ataupun kata yang satu dengan huruf ataupun kata berikutnya, berada di tengah ayat atau pada saat wasal, seperti tasydid yang ada di dalam hukum-hukum idgham. Dalam suatu ayat Al-Quran, tasydid hukum boleh terjadi dalam satu kata atau kalimah dan dapat pula terjadi pada kata ataupun kalimah yang terpisah. Tasydid hukum seringkali dianggap sebagai simbol atau penandaan yang tidak mesti ada di dalam Al-Quran. Beberapa mushaf bahkan tidak menuliskan tanda tasydid hukum. Mari kita lihat contoh kalimah berikut. وَمَنْ يَعْمَلْ. وَمَنْ يَعْمَلْ. Di sebelah kanannya, di mana huruf nun ditandakan dengan tanda mati bertemu dengan huruf iya, maka ini merupakan hukum bacaan idgham. Idgham ma'al ghunnah, iaitu huruf nun bertemu ya didengungkan bacaannya sebanyak dua harakat. Tetapi di dalam Ratham Uthmani, biasanya huruf nun ini tidak ditandakan dengan sukun ataupun mati. Kita lihat sebelah kirinya, yaitu wa may ya'mal, di mana huruf ya bersabdu.
Ini adalah teknik ataupun bacaan idgham ma'al gunnah, di mana huruf ya dibaca secara tasydid ataupun syaddah ataupun sabdu. Maka dibaca wa man ya'mal, wa man ya'mal. Jadi disinilah fungsi tasydid hukum. Manakala untuk tasydid asli ialah tasydid yang diberikan sesuai dengan asal muasalnya atau bukan kerana hukum pertemuan ataupun peleburan huruf ataupun kata berada di dalam satu kata ataupun kalimah. Tasydid asli mesti ada di dalam Al-Quran, berbeza dengan tasydid hukum. Kerana apabila tasydid asli tidak ditulis dapat menyebabkan kekeliruan yang sangat besar. Tasydid asli berarti dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya yang berada dalam satu kalimah ataupun kata dan dijadikan satu huruf bertasydid. Asal muasalnya adalah satu huruf dalam keadaan sukun, yakni mati, dan satu lagi memiliki baris ataupun harakat, yakni dapat berupa fathah, fathatain, kasrah, kasratain, dhammah dan dhammatain. Mari kita lihat contoh kalimah dalam Al-Quran yang disediakan di bawah ini. Sekiranya kita melihat falamma, di mana huruf mim bertasydid, maka ini akan membunyikan bacaan sebanyak dua harakat dengung. Falamma. Seterusnya ra'a qami sahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Di sini kalau diwaqafkan maka bacaannya tetap didengungkan dua harakat untuk huruf nun yang bertasydid ataupun bersabdu. Min kaidikun, min kaidikun. Seterusnya disambung pula dengan inna, inna. Di atas huruf nun ini terdapat tasydid ataupun sabdu, maka didengungkan dua harakat bacaannya. Inna kaida, inna kaida. Manakala huruf seterusnya kunna, kunna, di mana nun juga terdapat tasydid ataupun sabdu di atasnya, maka dibaca dua harakat dengung. Kunna azim. Jadi fungsinya tasydid ini adalah untuk mengikat dua huruf yang sama makhrajnya dan juga yang sama sifatnya, yaitu sekiranya dalam ayat ini kita lihat nun bertasydid atau sabdu, ini berarti nun ada dua huruf di sana, di mana huruf pertamanya dimatikan dan huruf kedua diberikan harakat ataupun baris. Jadi bacaannya mesti didengungkan dua harakat, ataupun dalam erti kata lain kebanyakannya disebut dalam ilmu tajwid sebagai wajibul gunnah. Bacaannya seperti berikut. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Perlu diketahui juga bahawa huruf-huruf yang memiliki tasydid asli dapat mempengaruhi huruf di belakang dan di depannya, sehingga terjadilah pertemuan hukum-hukum yang beragam. Misalnya pertemuan mad tabi'i dengan gunnah musyaddadah yang terjadi di dalam hukum mad lazim kalimi muthaqqal. Inilah tanda tasydid, syaddah dan sabdu dalam Ratham Uthmani. Tanda bacaan yang seterusnya yang terdapat dalam Al-Quran Ratham Uthmani yaitu huruf-huruf kecil yang dikenali dengan ahrufis saghirah. Ahrufis saghirah yaitu huruf-huruf kecil. Huruf kecil alif, ya, waw dan nun. Huruf-huruf ini dalam mushaf Uthman
bin Affan matrukah, tidak ditulis, tetapi wajib diucapkan. Dalam Al-Quran Mushaf Uthmani terdapat huruf-huruf kecil ini yang menunjukkan huruf asal yang tertinggal dan mesti dibaca alif, ya, waw dan nun. Para ulama terdahulu untuk memudahkan cara membacanya, mereka menulisnya dengan huruf kecil dan diberi warna merah. Kita lihat contoh untuk alif yang kecil ataupun disebut alif khanjariyah. Terdapat dalam kalimah ini iaitu Allahu la ilaha, di mana huruf lam ditandakan dengan alif kecil ini. Maka bacaannya hendaklah dibaca sebanyak 2 harakat. Ilaha, ilaha. Manakala untuk waw kecil, contohnya melalui kalimah ini. La ta'khudhuhu. Selepas huruf ha dhamir yang berbaris dhammah ataupun baris hadapan, kita lihat selepasnya ada ditandakan dengan huruf waw kecil, di mana fungsinya huruf ha dhamir tersebut hendaklah dibaca sebanyak 2 harakat. La ta'khudhuhu, la ta'khudhuhu. Seterusnya huruf ya kecil. Dalam kalimah ini kita lihat indahu illa biiznihi. Kalau dibaca wasal, maka huruf ya kecil ini selepas ha dhamir dibunyikan sebanyak 2 harakat sekiranya dibaca secara wasal. Sekiranya dibaca secara waqaf, maka ia tidak dibunyikan. Contoh bacaannya biiznihi untuk bacaan wasal sebanyak 2 harakat. Biiznihi. Contoh seterusnya iaitu huruf nun kecil. Dalam kalimah ini kita dapat melihat wa kadzalika nunjil mu'minin. Dalam kalimah nunjil, selepas huruf nun terdapat huruf nun kecil. Nun kecil ini pula dibaca secara sukun ataupun mati. Huruf nun mati bertemu huruf jim, maka bacaannya didengungkan sebanyak 2 harakat. Atau dalam erti kata lain, hukumnya adalah hukum ikhfa. Nunji, nunji. Inilah fungsi huruf-huruf kecil ahrufis shaghirah, yaitu huruf alif kecil, ya kecil, waw kecil, dan juga nun kecil. Tanda seterusnya yaitu tanda mad panjang atas alif, waw, dan ya. Tanda mad panjang di atas alif, waw, dan ya menunjukkan bacaannya panjang dengan kadar 2, 4, 5, dan 6 harakat. Contohnya seperti berikut. Rabbihi dibaca sebanyak 4 ataupun 5 harakat. Su dibaca 6 harakat ketika waqaf. Ja juga dibaca sebanyak 6 harakat ketika diwaqafkan. Inilah tanda mad panjang atas huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Tanda bacaan yang seterusnya yang terdapat dalam Al-Quran Ratham Uthmani yaitu garisan dan tanda sujud tilawah. Tanda garisan yang melintang dan juga bentuk kubah masjid menunjukkan sujud tilawah. Apabila dibaca Al-Quran sehingga ayat yang bertanda bentuk kubah masjid, disunatkan waqaf dan melakukan sujud tilawah dengan bacaan ketika sujud. Contoh ayat sujud tilawah adalah dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Di dalam ayat ini terdapat satu garisan melintang di atas perkataan yang menyebut tentang sujud, yaitu sujjadan. Sujjadan.
Manakala di hujungnya sebelum wakaf ditulis pula dengan bentuk kubah masjid. Ini menandakan kita disunatkan untuk melakukan sujud tilawah apabila bertemu dengan tanda garisan melintang dan juga bentuk kubah masjid dalam sesuatu ayat. Inilah garisan dan tanda sujud tilawah. Tanda bacaannya seterusnya iaitu tanda sin kecil. Apabila huruf sin kecil terletak di tengah-tengah kalimah di atas huruf sad, maka mesti dibaca sin. Saya ulangi, apabila huruf sin kecil terletak di tengah-tengah kalimah di atas huruf sad, maka mesti dibaca sin. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 245, di mana di dalam ayat tersebut ada huruf sad, di mana di atasnya diletakkan huruf sin kecil. Dalam keadaan ini, apabila kita membaca ayat ini, maka huruf sad hendaklah digantikan dengan huruf sin. Wa yabsutu, wa yabsutu, bukannya dibaca dengan huruf sad. Wa yabsutu, wa yabsutu. Jadi dalam ayat 245 surah Al-Baqarah ini, huruf sad digantikan dengan bunyi huruf sin. Sama juga dalam surah Al-A'raf ayat 69, di mana huruf sad diletakkan di atasnya huruf sin kecil, di mana huruf sad tidak akan dibaca dan digantikan dengan bunyi huruf sin, yaitu basṭatan, basṭatan, bukannya basṭatan. Jadi huruf sin kecil ini akan dibaca apabila berada di atas huruf sad. Apabila huruf sin kecil pula terletak di bawah huruf sad. Kalau tadinya diletak di atas huruf sad, kali ini huruf sin kecil terletak di bawah huruf sad, maka ia boleh dibaca sama ada membacanya dengan huruf sin ataupun huruf sad. Kita boleh memilih antara kedua-duanya sama ada kita membacanya dengan huruf sin ataupun huruf sad, dengan syarat huruf sin kecil terletak di bawah huruf sad. Namun ada Al-Quran yang meletakkan huruf sin di bawah huruf sad dan ada yang tidak meletakkannya, maka ia harus dibaca sad. Contohnya dalam surah At-Tur ayat 37. Dalam ayat ini kita melihat huruf sad di mana di bawahnya diletakkan huruf sin kecil. Maka kita boleh memilih sama ada untuk membacanya menjadi huruf sad ataupun huruf sin. Kalau dibaca dengan huruf sad maka akan berbunyi begini. Am humul musaytirun. Kalau ianya dibaca dengan huruf sin maka bunyinya akan begini. Am humul musaytirun. Fungsi seterusnya untuk huruf sin kecil iaitu untuk tujuan apa yang dikatakan sebagai saktah. Huruf sin kecil yang terletak di atas huruf terakhir pada sesuatu kalimah menunjukkan ia adalah saktah ataupun dalam bahasa Inggerisnya pause pada huruf tersebut dan kemudian meneruskan bacaan berikutnya. Saktah dalam bahasa Arab bermaksud diam. Adapun dalam istilah ilmu qiraat, saktah adalah memutus kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Cara bacaannya ialah dengan berhenti sejenak selama 2 harakat tanpa memutuskan pernafasan atau mengambil pernafasan yang lain dan kemudian bacaan diteruskan ke ayat yang seterusnya. Contohnya iaitu pada huruf alif dalam surah Al-Kahfi ayat pertama. Kita hendaklah membacanya sekira dibaca secara wasal, maka saktah tersebut akan berfungsi. Sekiranya dibaca secara waqaf, maka saktah tersebut tidak berfungsi. Kita lihat contohnya ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat pertama. Kita baca secara wasal dengan berhenti sejenak, iaitu saktah, kerana terdapat saktah di atas huruf alif.
Dan di situ kita akan menahan nafas sebanyak 2 harakat tanpa memutuskan nafas dan terus menyambungnya dengan ayat yang berikutnya. Aywaja qayyiman. Saya ulangi. Aywaja qayyiman. Untuk pada huruf alif seterusnya itu dalam surah Yasin ayat 52. Contohnya sama juga apabila dibaca secara wasal. Maka saktah ini akan berfungsi. Marqadina hadza. Marqadina hadza. Seterusnya dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqin. Wa qila man raqin. Dan seterusnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana. Kalla bal rana. Dalam saktah tuan-tuan perempuan dan saudara sekalian, jangan sesekali kita mencuri nafas ataupun memutuskan nafas sebelum menyambung untuk ayat yang berikutnya. Maka tahanlah nafas tanpa memutuskannya, seterusnya kita sambung ke ayat seterusnya. Inilah fungsi tanda sin kecil dalam Al-Quran Ratham Uthmani. Tanda bacaan yang seterusnya di dalam Al-Quran Ratham Uthmani iaitu tanda-tanda waqaf ataupun tanda-tanda berhenti. Waqaf terbahagi kepada yang pertamanya yang bersimbol dengan huruf mim, iaitu waqaf lazim. Waqaf ini menandakan bacaan mesti berhenti dan tidak boleh diteruskan. Manakala waqaf yang kedua dikenali sebagai waqaf al-waqfu awla. Al-waqfu awla berarti bacaan berhenti lebih utama. Bacaan berhenti lebih utama. Yang seterusnya waqaf ta'anuq ataupun dikenali sebagai waqaf mu'anaqah. Waqaf ini boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti pada kedua-duanya. Seterusnya waqaf yang bertanda jim ataupun dikenali sebagai waqaf jaiz ataupun yajuzu. Waqaf ini boleh berhenti dan juga boleh disambung bacaannya. Waqaf seterusnya iaitu al-waslu awla. Al-waslu awla. Waqaf jenis ini adalah waqaf yang boleh disambung lebih utama, di mana bacaan disambung lebih utama daripada berhenti. Manakala lam alif iaitu waqaf yang dikenali sebagai adamul waqf. La yajuzu iaitu waqaf dilarang berhenti. Bacaan dilarang berhenti pada waqaf ini, hendaklah diteruskan. Seterusnya huruf ain iaitu dikenali sebagai ruku'. Huruf ain ini iaitu tanda akhir surah ataupun ayat-ayat tertentu. Inilah tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran Ratham Uthmani. Alhamdulillah, baiklah sahabat, setakat ini sahaja perkongsian kita tentang belajar tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran Ratham Uthmani. Semoga ia bermanfaat untuk kita membaca Al-Quran dengan tartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.